Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada semua peserta online course Awesome Housemanship. Saya Amalina Nudin. Seperti yang anda tahulah, semalam menjadi panel kepada bersama Dr. Hanisah dan juga moderator kita Dr. Saidatul Husna. Okey, Adriana Hanisah ada kat sini, Nazirah Rahim. Minta maaf tadi saya bagi masa pukul 3 suku tapi teknikal sikit sebab nak pencahayaan yang lebih jelas. Saya pun tak pernah lagi buat ni secara betul-betul yang online, yang nak mengajar HO sendirian ni mencabar sikit lah. Okay, kita ada 3 orang, tak apa. So semalam banyak dah kita cover more on adaptation lah. Adaptation sebagai macam mana kita hari pertama berada dalam ward, apa yang kita perlu buat, apa yang kita kena expect nak belajar masa PTM, orientasi dan juga ketika tagging lah. So saya tengok phone nak tengok apa lagi soalan-soalan yang mostly orang tanya tapi tak sempat saya cover semalam. Okay. Kalau ada kawan yang belum join, boleh ajak sekali lah. Okay. Sekejap. Cerah sangat. Okay. Okay, sebelum kita bermula, saya baca doa sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okay. Apa yang kita kena observe, basically apa yang sangat penting kalau hari pertama dalam ward adalah, bagi saya sendiri mengikut pengalaman, adalah kat mana kita nak cari bilik prosedur, familiarize dengan barang-barang yang ada dalam bilik prosedur. Sebab sangat penting, time semua orang sibuk, tiba-tiba orang senior suruh ambil darah semua tu, macam baru nak berkenalan kat mana nak ambil branula, kat mana nak ambil needle, kat mana nak ambil blood CNS, trolley. Barang-barang tu kita rasa leceh kan, kita tak prepare pun nak tahu. Tapi benda tu sangat penting dan different ward dia ada different tempat dia letak. So sangat mencabar. Sometimes satu posting tu kita akan diletakkan kena adapt beberapa ward. Contohnya saya sendiri kalau medical, kadang-kadang 2 hari 7 utara ward perempuan. Lepas tu hari next 2 hari lagi duduk 7 selatan ward lelaki. Lepas tu next week tercampak kat Ferry. Ferry tu macam semua department lain tapi ada yang refer medical. Kadang-kadang kita kena tengok lah. Contoh 1 selatan. Lepas tu next week kena adapt dengan CCU. Sangat mencabar juga nak adapt sebab macam kat mana borang nak ambil, kat mana blood CNS, kat mana nak letak benda-benda ni. Ada sistem, ada ward kena enter sendiri dalam sistem, kena semua orang siap-siap. Ada ward PPK tolong enter. Dia quite stressful jugalah. Nak tahu kat mana borang JSH, kat mana borang radiologi. Quite mencabar juga. So, prepare in mind, macam masuk ward tu nak fokus, nak berkenalan dengan borang duduk bahagian mana, bahagian untuk ambil darah ke prosedur dalam bilik mana. Okay. Flow ward. Yang ni tak sempat kita cerita semalam. Flow ward. Biasanya kita pergi pagi tu, kita akan pergi pagi dan ada certain kita dah tahu dah malam tu kita kena jaga beg mana team A, team B contohnya. Contoh kalau surgery ada team A dengan team B. Kita dah tahu dah kita akan jaga team mana. So masuk ward tu kadang-kadang dia ada dekat whiteboard lah, team A, patient kata 1 team A, 2 team B, 3 team A. So kita dalam team A tu contoh ada 3 HO, patient ada contoh ada 15. So kita susun lah macam mana 5 seorang ke kena review. Basically setiap pagi memang kena datang dan review patient.
depend pada department juga. Ada yang kena datang seawal 6 pagi, ada yang awal lagi, ada yang posting yang ramai HO, atau department yang MO pun review sekali, ramai HO. So jadi kita boleh datang lewat sikit lah. Contoh pukul 7 pun boleh sempat lagi review. Depend pada posting dan tahap kesibukan sesebuah hospital lah. So kita datang, kita tahu patient mana kita perlu review, and then dalam pukul 8, pukul 9 MO akan datang. Ada MO yang macam baik ke, dia tolong sambung review kita lah. Tapi most of the time sepatutnya kita HO yang review, lepas tu MO double check. So 5 patient kita tengok contoh, kita pun bersama dia, cerita sikit ada isu apa patient ni, dan dia pun penting nak hafal sesuatu patient tu punya isu. Sebab dia yang biasanya mungkin dia yang akan present kepada superior lagi. Ada certain hospital yang memang HO yang akan present, ada yang hospital kalau macam HO yang macam tak tahu nak cerita apa, MO yang backup tolong present kat specialist. So biasa MO kena tahu cerita jugalah. And then after MO review, dia SIM kita akan tulis. Mungkin kita akan tulis dekat plan kita tu SIM by MO sekian, ataupun ada certain MO dia suruh tulis balik. Dia tak nak tulis SIM by tu atas review kita. Kita tulis entry baru SIM by dia. Contoh SIM by Dr. X, simple je. Currently patient afebrile, comfortable under room air, no chest pain, BO and PU normal, no abdominal pain. Okay. So tulis problem sikit. Biasa kalau SIM by MO yang entry baru ni lebih precise lah. Maksudnya apa-apa yang penting je. Tak macam HO punya review, kadang-kadang kita pun masih nak adapt, nak belajar nak adapt. Nak review tak kurang pandai, dia macam banyak mengcopy yang sebelum ni je. So yang MO punya entry baru tu lagi precise, dan depend on MO tu lah nak suruh kita tulis apa. And then mungkinlah dalam pukul 10 specialist ada yang datang. So kita round sekali lagi. So ada certain department yang sangat banyak kena round. Mula-mula kita review sekali, lepas tu kita review bersama MO. Lepas tu ada hospital universiti, ada registrar lah. Final year master, MO akan present dekat registrar. Kadang-kadang pukul 10 tu baru specialist datang, present sekali lagi. Sangat banyak juga yang macam berulang lah review tu. Cuma dengan specialist biasa akan laju-laju sikit lah. Okay. So habis dalam pukul 12 round pagi tu, kita pun duduk sekali dengan tim kita, ahli tim kita, take note lah apa job list yang kita kena buat. Saya sangat suka apa yang Dr. Iliana pernah ajar dekat Medicorp punya pre-HO online, pre-HO course. Dia suruh dia ajar supaya bahagikan kepada 4 bahagian. Ambil satu kertas A4, kita bahagikan kepada 4 bahagian lah. Macam ni. So kita prioritize siap-siap. Kita boleh cakap kalau yang prosedur letak sini. Prosedur, lepas tu refer atau request. Lepas tu discharge. Sekejap saya lupa. Prosedur, refer atau request, discharge dan lain-lain lah. Yang macam ni dan lain-lain, others. Contoh, prosedur boleh jadi blood taking ataupun tiba-tiba macam chest tube dia dislodge. So prosedur kita nak buat bersama MO. Any prosedur, IV line, blood taking, semua benda tu letak dalam prosedur. So refer and request. Lepas tu discharge. Biasanya discharge biasa last kali. Kita akan buat last kali. Refer dan request kita akan buat quite awal lah. Sebabnya refer dan request ni, contohlah kita di surgery, kita nak refer medical sebab tiba-tiba patient SOB ke, ataupun kita suspect patient ACS. Kita perlu refer awal sebabnya daripada 8 hingga 5 MO lain yang on call.
Lepas pukul 5 MO lain. Contoh first call, second call, third call. Ada certain hospital dia banyak call, orang yang on call. First call cover pukul 8 sampai pukul 5. Pukul 5 ke atas tu second call. So kalau last baru kita nak call, contoh dalam pukul 4.30 baru nak refer, MO tu akan marah. Kenapa? Benda isu sebenarnya plan tu di plan oleh bos dalam pukul 12 gitu. Kenapa pukul 4.30 baru nak refer dia? Sebab kita kurang pandai organize job list. So dia akan marah sebab dah nak balik pukul 4.30, dah nak balik. Ataupun kita tersalah refer pukul 5.30, which is MO akan marah sebabnya sepatutnya bukan dia yang, bukan MO yang pukul 5 ke atas yang perlu tengok. Patutnya kawan dia yang pagi tu perlu tengok. So dia akan sangat annoyed lah, irritate dan marah. Termarah kita lah sebab kita salah arrange masa. Sama juga macam request radiologi, biasanya dia akan buka masa office hour pukul 8 hingga pukul 5. So lepas pukul 5 tu hanya seorang sahaja yang on call, yang betul-betul indicated sahaja yang akan berada dekat, ataupun kita call yang ada dekat department dia. So semua benda ni kalau boleh secepat mungkin, sebabnya kalau kita request pukul 4 dia dah nak balik. So macam nak prepare patient lagi, staff nurse atau PPK nak tolak ke radiologi, makan masa, dia macam tak suka lah. So refer and request tu antara awal-awal. Prosedur depend. Contoh kalau patient tu kita suspect hypokalemia ataupun baru lepas correction, sejam lepas tu potasium kita correct, sejam lepas tu kita nak tahu daripada 2.5 jadi 2.6 ke, ataupun dah 3 ataupun 3.5, nak tahu kita perlu correct lagi ke tak. Antara blood taking yang awal-awal kita kena ambil lah, post correction. Ataupun patient BP low, so nak masukkan IV line sebab nak start noradrenaline, NORAD. IV line dah ada untuk ubat, tapi nak standby line baru untuk NORAD sahaja supaya tak kacau. So yang tu cepat-cepat kena buat, prioritize yang ni. Patient depend on patient stable ke tak juga. Kalau nak ABG untuk blood gas, tiba-tiba patient diset, memang kena terus lah. So buat macam ni, discharge biasa last. Sebab macam habis semua benda lain, kerja lain tu baru kita sempat nak buat discharge biasanya. So basically lepas round kita tengok balik plan-plan ataupun dah susun siap-siap dalam kertas kita ataupun dalam phone, job list apa yang kita kena buat. Tu bahagikan. Senior biasanya senior refer laju sikit, refer patient kata 1 dengan 3. Lepas tu okay, saya masuk line patient ni, seorang pergi request radiologi. So dia macam lepas tu ada satu department pukul 1, pukul 2 kena round sekali lagi. Depend. Ada yang tinggal seorang je dalam ward, akan review semua patient. Maksudnya bukan semualah, kiranya tim tu. Untuk tim tersebut dia dipertanggungjawabkan untuk review sebab orang lain sibuk buat benda lain. Biasa depend on department jugalah ward. Contoh apa yang saya ingat adalah medical memang banyak refer posting lain juga, blood taking, lepas tu request radiologi ataupun order x-ray dan sebagainya lah, masukkan line. Itu sangat banyak lah. Kalau surgery dia ada tambahan sikit, iaitu dressing patient wound, yang ada yang kena BD dressing, ada yang TDS dressing. Refer pun betul juga. Lepas tu ada yang kena masuk OT, depend, ada pembahagian lah. Kalau ortho ada yang kena buat POP ataupun kena buang POP, kena masuk OT. Request pun banyak juga. Basically kerja kita ambil darah, masuk line, lepas tu in between buat kerja, contoh request, masuk refer, discharge patient, ataupun ada admission clerk patient. Admit daripada ED, kena clerk lah. Ada tim-tim yang on call hari tu memang kena clerk patient baru. So mencabar juga sebab kadang-kadang in between kita buat benda-benda tu ada event. So contohnya doktor, patient chest pain,
doktor patient hypo, doktor patient IV line tercabut, doktor patient ni tiba-tiba diset. Yang tu yang quite mengganggu juga flow work kita. So jadi drag sampai kadang-kadang boleh balik pukul 6, tiba-tiba pukul 9 malam pun tak balik lagi. Yang tu biasanya. Okay, tu saya harap nampaklah work kita review, lepas tu round dengan specialist, dengan bos. Lepas tu tengoklah dari segi apa plan yang diorang bagi tahu. Okay. Ada serta yang ada nak tanya betul-betul macam mana nak approach patient tu, nanti kita buat video satu lagi sebab yang tu perlu detail sikit. Okay. Apa yang kita perlu buat sendiri dan apa yang staff nurse boleh buat. Depend pada hospital juga, tapi most of the time sama sahajalah, which is kalau CBS kita boleh order staff nurse buatkan ataupun kita buat sendiri. Kalau dia orang sibuk kita buat sendiri. Biasa masukkan ubat tu staff nurse. Kalau dia orang sibuk kita pun boleh buat sendiri. Tapi jaranglah kita kalau seingat saya ONG sebelum masuk OT saya dilute sendiri ampicillin. So ada certain department kena belajar sendiri dilute. Dia most of the time kita masuk normal saline dalam powder tu, dalam botol kaca tu. So masukkan 10cc normal saline, kita goncang and then kita shrink out balik dan bagi kat patient lah. Biasa ampicillin lah, biasa nak sebelum Caesar kena standby ampicillin. Kita sendiri yang kena dilute, bawa ke OT. Contoh kalau patient tiba-tiba sakit perut, staff nurse sedang sibuk bagi attend patient lain ke masa tu, kita boleh sendirilah. Contoh dilute sendiri, Tramal, Voltaren, boleh Maxolon. Sepatutnya sangat membantu kalau kita belajar macam mana nak prepare ubat sendiri. Lepas tu bagi tahulah dia orang macam double check, sentiasa double check. Contoh, Kak, Voltaren betul kan bagi IM sahaja, tak boleh bagi IV kan? Betul doktor. Patient mana? Kita bercakap nak patient tu. Saya bagi sendiri tau. Lepas tu kita check, kita tulis dalam med chart tu. Ada certain tu dia kena tulis lah ordered by siapa, given by siapa. Biasanya given by staff nurse. Kalau kita yang bagi sendiri, tulislah ordered by kita, given by kita jugalah. CBS, ubat, ECG biasa suruh staff nurse. IV drip memang kepakaran staff nurse lah untuk start, sebab dia orang lebih mahir nak bagi tahu, nak expect. Contoh IV drip slow ke laju. Contoh kita cakap, Kak nak normal saline 1 pint ni nak run dalam masa sejam ataupun 2 jam, ataupun 4 pint normal saline ni nak bagi dalam masa 24 jam. So setiap laju atau slow IV drip tu biasa kepakaran staff nurse. Dia orang sangat pandai lah. Kita kadang-kadang kita tak pandai sangat nak buat laju ke slow. Kecuali kalau MO cakap run fast. Run fast tu maksudnya run sampai selaju mungkin. Yang tu biasa kita pandai lah. Kalau nak cakap sejam ataupun selama 4 jam 1 pint tu habis tu, dia ada pengiraan setiap berapa titik per minit IV drip tu nak cakap dia sejam ke berapa jam. So ECG biasanya staff nurse lah yang buat. Kebanyakan apa yang kita buat adalah attend patient, clerk, investigate, tengok BHT dia. Lepas tu sama ada baca ECG, examine patient, lepas tu order. Dan kalau kita pun buat apa yang patut, kita pun info MO suruh refer. Biasanya kalau yang melibatkan department lain, dia suruh refer ataupun request ataupun enter X-ray dalam sistem ataupun call X-ray department. Contohnya, hello, saya Dr. Amalina daripada 1S, nak minta satu portable X-ray urgent for one patient DSET. Boleh ke? Okay, most of the time benda-benda call tu kita lah. HO misi benda-benda CBS, ECG, IV drip. Biasa masuk line pun kita masukkan line.
Okey, kes apa yang kita kena berhati-hati dengan IV drip? Semalam saya ada sebut lah, biasa kes patient underlying IHD, heart failure ataupun end stage renal failure. Yang tu bukan senang-senang kita boleh bagi, okey bagi je lah akak 4 pint maintenance. Yang tu mencabar sikit. Boleh jadi kita bagi 1 atau 2 kalau patient dehydrated sangat ke. Sentiasa double check dengan MO lah, sebab takut overload. Boleh jadi iatrogenic overload. Apa yang saya nak bagi tahu juga adalah setiap kali review kita kena tengok juga observation chart. Observation chart tu dia ada tulis BP, heart rate, SpO2, CBS, dan juga ada certain case patient yang ada IV drip biasanya akan ada IO chart. Sebabnya staff nurse kita nak betul-betul berhati-hati apa yang masuk dan keluar daripada patient. Takut terlebih. So kita penting juga nak setiap kali review patient yang ada IV drip, memang kena tahu IO chart. Memang bos nak tahu apa IO dia. Contoh kita review satu patient yang datang dengan CAP. So masa kita review tu kita tulis lah patient comfortable under room air. Tengok observation chart, patient ada demam tak semalaman ataupun 2-3 hari ni masuk ward, demam tak. Kalau dia still ada demam spike of temperature despite of antibiotic, contohnya augmentin dah 2 hari, benda tu yang kita nak cakap ke MO ataupun superior. Cakap, doktor, patient day 3 augmentin tapi banyak kali multiple spike of temperature lagi, boleh kita escalate antibiotik ke macam mana ke. So sangat membantu kalau kita tanya MO kita macam tu. Sebab tu kita penting nak tengok vital sign. So kita tengoklah ada tak desaturation episode last night. Macam tiba-tiba patient yesterday dia room air, tiba-tiba malam tu nampak macam SpO2 90, 89. So kita boleh tengok apa yang berlaku semalam. Apa yang dalam pukul 10 malam, apa yang berlaku. Patient ni mula-mula semalam room air, tiba-tiba staff nurse inform MO ni, staff nurse inform HO ni put a nasoprong. Sebab itulah hari ni tiba-tiba patient nasoprong. So setiap kali review kita akan kena belik-belik folder apa yang berlaku patient ni semalam, supaya hari ni kita boleh tulis review. Patient contoh 50 years old Malay male underlying DM hypertension admitted due to CAP. Initially patient was put on nasoprong, contohnya nasoprong. However last night patient desaturation under nasoprong, SpO2 90 only, SpO2 90 and then was put on Ventimas. ABG masa tu apa, berapa ABG, and then under Ventimas patient comfortable and then no desaturation. Ventimas pun kena tahulah berapa liter, berapa persen. Saya tak ingat sangat. Kena tengok dekat patient biasanya 35%, 28%, 50%, 40%. Dia depend, adalah berapa persen tu berapa liter. Okay. Ataupun contohnya tiba-tiba patient initially was put on nasoprong. However last night patient desat given Ventimas 50%, SpO2 not pick up, EBG ada type 1 respiratory failure, put in high flow mask, patient improving tachypnea, able to dia macam apa yang berlaku semalaman tu sangat penting untuk kita cakap masa review. Saya nak bantu sikit. Yang saya cakap tadi, observation chart tu, tengok water sign, apa yang berlaku, ada desat ke tak, ada BP lowish ke tak. Signifikan kalau BP ada lowish, contoh tiba-tiba sebelum ni okey 120, tiba-tiba pagi tadi pukul 6 pagi patient 90 je dia punya BP, 90-60. Lepas tu apa yang dibuat oleh HO pada masa itu? Kita belik-belik tengok, HO tu info MO suruh bagi bolus IV drip,
tapi BP tak pick up. Subsequently beberapa kali bolus, given NORAD. So BP okey under NORAD. Lepas tu kalau NORAD tu, inotrope tu kena tahu juga double strength tu ke single strength. Dia depend cara dilution lah. Double strength tu biasa misi tahu macam 8 mg dia dilute dalam berapa. Saya pun lupa juga kan. So basically apa yang saya awal-awal dulu saya macam kurang pandai adalah saya tak tahu signifikan kita review hari-hari tu nak tengok apa. Sebenarnya dia depend on case apa dan kita nak tengok apa tu depend on case apa. Patient datang sebab ACS, kita nak tengoklah patient ada chest pain ke tak throughout admission. Kalau patient post-op thyroid, so kita tengok symptom of thyroid, hypothyroid dan juga hypokalsemia sebab dia ada mungkin incidental removal of parathyroid gland juga. So kena tahu sign and symptom hypokalsemia. Contoh kalau post-op ortho, biasa kita nak tahulah tempat yang dia op tu, contoh tangan nerve okey ke tak, boleh buat okey sign ataupun radial artery palpable ke tak. Kalau dia buat kaki punya operation ataupun memang datang sebab fracture, kita check DPA atau PTA palpable ke tak, CRT all toes okey ke tak. Lepas tu ada DVT ke tak. Dia depend sebenarnya on diagnosis. Along the way kita akan nampak. Cuma mula-mula kita sangat mencabar nak tahu, nak tengok apa. So benda ni akan develop by time. InsyaAllah kalau ada masa saya cuba tengok balik apa yang penting di setiap department. Apa yang common yang kita nak tengok. Apa yang kita nak tengok di setiap common case. InsyaAllah kalau saya masih ingat lah. So IO chart juga sangat penting. Patient yang ada IV drip, kita akan tengok IO chart. Yang ni pun menarik. Sekejap. Tisu. IO chart adalah input. Tak ada tisu, sorry. IO chart adalah input and output chart. Biasa misi akan buat satu, dia akan ambil satu borang lah. Dekat borang tu dia tulis IO chart. Sorry, kekut sikit sebab saya pakai earphone. Dalam borang tu lebih kurang dia ada 3 shift. Misi punya shift dia ada 3 lah. Okey, dekat sini kita akan tengok input dan kat sini output. Setiap hujung shift dia ada total. Dia macam ada total lah. Sorry kalau tak nampak. Lebih kurang macam ni lah. So misi pagi, dia akan datang 7 pagi, balik pukul 2 petang. Yang datang pukul 2 petang akan balik 9 malam. Yang datang 9 malam akan balik 7 pagi, 7 AM. So input dan output, kalau kita order dalam plan straight out IO chart, patient misi akan buat chart ni tau. So input, kalau patient minum air contoh separuh gelas, dia akan tanya balik patient. Ada serta patient dia tanda siap-siap, ada patient yang misi yang akan tolong tanya. Dia akan just ingat lah berapa banyak. Contoh, pakcik satu botol ni habis, hari ni habis satu botol ni ke, memang tak cukup ke 2 botol ke, ataupun satu gelas maksud saya. Pakcik pun cakap 250, macam satu gelas je habis pagi ni. So 250 dia akan tulis sini lah. Minum 250 cc. Lepas tu patient, contohnya patient ni ada IV drip. Kita bagi maintenance 2 pint over 24 hours. So dia akan tulis lah dalam 4 pint, contoh 4 pint. 4 pint. Contohnya 4 pint. So 1 pint macam dia 1, 2, 3 7 lah 2. Saya pun kurang pasti dia punya masanya macam mana. So biasa misi akan tulis sama ada pagi ni kita bagi 1 pint ke 500 cc.
So dia akan total kat sini, dia close IO, dia akan close 750. Contoh urine patient keluar banyak mana. Contoh dia kencing dalam 500 cc. So 500 dia akan close IO. So IO ni sangat penting kalau patient ada IV drip ataupun patient yang post op, yang ada stoma, sebab dia akan total semua benda ni. Dan kita akan review pagi esok, tengok IO dia hari ni. Contoh pagi esok. Okey. Apa yang berlaku hari ni kita akan review esok. Contoh apa yang kita review hari ni adalah berlaku apa yang berlaku semalam. Contoh kita review pagi ni patient post op lah contohnya. Total dalam masa sehari, contoh dia minum, ini tahu contoh misi dia akan IV drip ataupun patient minum, dia akan letak dalam input. Setiap shift dia akan total. So sehari dia akan total up semua. Urine output pun dia kira, dia letak sini. Patient BO ke, dia akan letak sini. Kalau stoma berapa cc, dia akan ukur lah 100 cc ke patient stoma. So masa kita review pagi tu, kita akan bos akan nak tahulah bagaimana IO yang semalam. Contoh saya tunjuk satu review dah. Kali patient comfortable, ada room air, afebrile, tolerate orally minimal, sikit je dia minum contohnya. Lepas tu no chest pain, no abdominal pain ataupun pain dia tolerable. So masa kita review tu, on examination alert conscious, not tachypneic, CRT less than 2 second, warm periphery. Lepas tu BP pulse rate, SpO2, temperature ada ke tak. So dekat review tu kita letak sekali IO. So total IV drip bersama apa yang minum semalam, contohnya berapa dia total yang misi close seharian adalah 2000 contoh. 2000 IV drip campur apa yang dia minum 2000 input. Boleh buat macam ni. Output dia kencing semalam adalah 3000 contoh. So negative balance, ni kita panggil negative balance. Negatif 1000. So apa yang kita buat, kalau negative balance menunjukkan patient kencing banyak daripada apa yang dia dapat. Kalau patient ni tak ada CKD, heart disease, so kita boleh encourage orally lagi ataupun naikkan IV drip lah daripada 4 boleh jadi 5. Contoh patient yang big size tu, biasa dia akan 4 tu tak cukup, 5 pint baru cukup untuk dia. Tapi biasanya 4 pint dah sangat okey lah sebenarnya. Ini contoh sahajalah. So negative balance maksudnya patient apa yang output tu lagi banyak daripada input, so dia patient dehydrated. Kita check tiba-tiba tang coated, lepas tu patient nampak letih. So negative balance. Saya rasa nak contoh lain lah. Saya rasa 2000 tu banyak sangat. Saya tukar balik. So contohnya apa yang input dia dapat, minum campur IV drip hanya 1000. Dia kencing sangat banyak 2000. Mungkin dia ada kencing manis, DM, so diuretik lah, osmotik. So input dia 1000, dia kencing atau campur dia BO adalah 2000. Contoh dia diarrhea guna stoma semua tu, negative balance 1000. So significant IO ni sebenarnya, kalau negative balance kita boleh encourage orally ataupun bagi tambah IV drip maintenance. Sebab patient dehydrated, apa yang keluar adalah lebih banyak daripada apa yang masuk. Lain pula ada kes lain, patient kita bagi IV drip tapi patient minum okey, IV drip lagi, lepas tu semalam BP drop, ada orang bagi bolus 1 pint run fast, menyebabkan total apa yang diberi semalam adalah 3000. Dan patient kencing tak banyak, mungkin kencing 1000 atau 500 je dia kencing semalam. Dia
mungkin dia ada AKI, urine dia tak cantik. So positif 2,500 ni sangat banyak untuk patient. So masa review tu kalau tengok positif balance, make sure kita check dia punya lung. Takut ada crepitation, tiba-tiba patient DSET ataupun SOB, tiba-tiba ada pedal edema, kita kena thinking of patient dah overload. So buat x-ray, make sure lah buat x-ray, tengok-tengok ada blunted costophenic angle. So make sure ni cakap masa round dengan MO, doktor, patient ni kita bagi fluid semalam banyak sangat, dah ada run fast, lepas tu kita bagi maintain 4 pint, patient dah boleh minum dah, boleh kita off IV drip ataupun kurangkan IV drip dia, doktor? Daripada 4 tu kita jadi 2 ke, jadi 1 ke? Kita buat x-ray satu, doktor, nak make sure tak ada overload, maksudnya iatrogenic fluid overload. So ini kepentingan IO check. Saya pun lambat juga tahu benda ni. Kadang-kadang kita semua benda, semua patient kita nak suruh misi straight IO check. Kita kena tahu signifikan kenapa orang ni, kita memang betul-betul nak kira urine dia, kenapa kita perlu nak tahu keluar dan masuk. Most of the time orang ada CKD, dan basically patient yang ada IV drip maintenance memang perlu IO check. Dan patient yang kita nak monitor urine lah. Cuma patient ICU memang wajib IO check lah. Dekat ICU setiap jam staff nurse akan kira berapa urine keluar. Then kalau sebut pasal urine, saya nak normal urine output kita adalah sepatutnya 0.5 hingga 1 ml per kg per hour. Yang tu normal. Selebih baguslah. Tiba-tiba kita review patient pagi tu, urine je dalam 100 je. Dalam masa 7 jam shift pagi tu, urine hanya 100, tapi berat dia dalam 70. Semalam urine dia okey, hari ni kita check review pagi, tengok observation check, urine hanya 100. Kita kena cakap ke MO macam benda tu tak normal lah, patient oliguria lah. Normal urine adalah 0.5 hingga 1 ml per kg per hour. Lebih pada ni tak apalah, tapi kalau lebih sangat macam polyuria pula. Basically kalau 2 okey, 2 3 okey. Contoh patient tadi, kita 100 je urine dia pagi tu. 100, berat dia 70. 100 bahagi, cuba kira, 100 bahagi 70 bahagi 7 jam shift pagi misi tu, 0.2 sahaja. Sorry, 70 kilo bagi 7 jam. Sebab ni 100 biasa setiap shift staff nurse akan collect urine lah. So 0.2 cc per kg per hour. Cc sama dengan mil lah. So patient ni oliguria lah sebenarnya. So cakap, doktor, patient ni urine output dia tak okey sangat. So sometimes ada yang MO certain case dia akan bagi Lasix lah untuk lagi urine okey sikit. Lepas tu kita tengoklah dia punya repeat RFT sama ada patient ada AKI. So menyebabkan perfusion dia tak okey. So urine pun jadi sikit lah. Oh, kita dah berapa lama live. Okay, menarik pula. Tajuk ni sangat penting. So masa review tadi vital sign, sebab nak tahu patient perlu bagi bolus ataupun perlu ada noret ataupun dia terlebih dos antihipertensif tu, benda-benda BP. Tachycardic pula kita kena tengoklah pattern. Patient sebelum ni tak pernah tachycardic, pulse rate dia okey, tiba-tiba hari ni 120, 110, tak ada perasan. So kita kena thinking, kenapa patient ni tachy? Oh, tiba-tiba demam. Kalau tachy sebab demam tak risau sangat lah. Bagi PCN, repeat balik vital sign, kalau biasanya okey lah. Tapi benda lain kita kena thinking of. Tachy boleh jadi kalau 150 ke atas ke lebih tu AF lah. Awal-awal tu misi akan inform kita lah. Tachy boleh sebab dia hydrated juga. So kita tengoklah hydration status dia, atau boleh
bagi IV drip maintenance ke tak. So teki. Kalau SpO2, tengok dia punya oxygenation lah. Tiba-tiba macam ke dia ada kahak ke, ataupun patient yang ventilated, mungkin boleh kena suction ke SpO2. Kalau CBS, biasa kalau kita tengok hari ni patient CBS semalam tak okey, kita tengok patient on apa, subcutaneous insulin dah ke, ubat metformin ke. So MO hari ni dia nak tahu patient okey tak dia punya blood sugar semalam. Kadang-kadang patient nak bagi balik dah, tapi sebab hari ni day 7 antibiotik dah nak complete antibiotik, kita tengok CBS semalam. Biasa kalau DM patient kita buat CBS QID sebelum makan lah biasanya. Okay, dalam plan tu kita tulis CBS QID. So semalam kita tengok dalam CBS chart dia, mesti akan letak kadang-kadang BP kat sini, BP sekali dengan MAP. Ada kes tak perlu kalau dia kata macam cantik je, biasa dia tak letak pun MMP. Pass rate, SpO2, CBS KID ni ada masa dia check kat sini. Dia masa dia apa tulislah 15, 10, 13. So hari ni kalau kita review, tengok CBS semalam, kita boleh cakap macam ni, doktor, CBS not control yesterday. CBS sebelum ni okey, single digit. Yang ni 15 ni panggil double digit lah. Macam more than 10 lah. Patient not single, macam bukan single digit. Tak tahulah. Saya rasa uncontrol. Sebut uncontrol je lah. CBS not control yesterday. So tak boleh bagi balik. Kita nak increase insulin ke doktor? Contohnya, masa ni patient insulin dia patient semalam Atrapid 10 unit TDS, Insulatard malam tu 13 unit. Pagi punya dos sebelum makan okey macam tu, 7. Oh pagi ni apa yang kita tengok pagi adalah depend on insulin yang diberikan semalam. So pagi ni okey, comel. CBS on Insulatard 13 unit dah okey. Yang ni Atrapid ni not control. On 6 unit not control. Doktor, boleh kita increase dose pada 8 hari ni? Kalau esok cantik baru bagi balik. Biasa macam tu. Biasa tak bagi balik kalau CBS not control well. Takut lebih dia punya pneumonia lagi worsen ke dan sebagainya. Kena single digit baru kita bagi balik. Most of the time lah. Okay, faham ke setakat ni? Saya harap boleh faham lah. Sebab benda ni pun kalau tak ada orang ajar sangat mencabar bagi saya. Macam kita nak review, so apa signifikan kita tengok CBS malam. So nak cakap apa? Sangat membantu MO lah kalau kita inform dia. Kadang-kadang dia banyak sangat nak kena tahu. Kita boleh pick up. Contoh, patient ni positive balance doktor, kurangkan IV drip boleh. Patient BP not control, kita increase dose antihypertensive boleh doktor. Patient glucose not control, boleh increase insulin dia ke doktor? Sangat menarik lah kalau kita boleh macam ni. I kena betul. Tengok terbalik ke? Kamera terbalik. Oh ya ke? Okay. Saya rasa kamera saya okey. Tulisan tu jadi terbalik ke? Tak apa, nanti saya try save video ni, kita upload balik. So rasa yang tu sangat penting. Benda yang sangat penting saya nak share adalah benda tu lah. So dan okay, kesilapan HO. Biasanya apa yang HO silap adalah, saya tengok ada yang silap kita adalah kita tak study awal-awal, menyebabkan last minute baru kita nak study dan tahu pasal assessment posting tu. Ada serta posting yang perlukan MCQ, ada yang perlu jumpa satu specialist buat long case, short case, ada yang memerlukan 4 specialist kita pergi jumpa. So lambat
kita lambat tahu ni. Jadi terbalik. Okay, sorry. Nanti saya save video ni. Sebab saya buat depan, dia kamera depan dia tak dapat. Saya harap boleh faham lah. Tak apa, nanti kita save video ni. Lambat approach specialist lah. Kita macam simpan last-last. Lepas tu specialist sibuk, menyebabkan kita tak dapat, kita terpaksa di-extend. Sebab tu last kita minggu depan. Minggu ni baru kita approach specialist tu. Dia cakap dia sibuk, dia kena pergi overseas. Lepas tu baru terpaksa kita kena extend. So sayang sebenarnya sebab tu. Ada certain yang kena bulan pertama dah kena start MCQ. Kalau fail boleh ulang sampai bulan keempat. So cuba seawal mungkin try jawab MCQ tu supaya kita ada peluang nak repeat next month. Buat lagi. Sebab biasa MCQ sangat mencabar. Soalan dia macam soalan undergrad lah. Soalan undergrad yang kita kadang-kadang kita tak sempat nak baca fakta secara detail sangat. Satu lagi yang biasa ada orang kena extend adalah kerana GSH. Ada patient yang perlukan blood transfusion, patient post pre-op, kita perlu hantar GSH untuk standby. Is patient ada bleeding, group kita dah tahu group dia dan blood dia ada di blood bank, so orang lab boleh cross match untuk diberikan nak release blood secara tiba-tiba. So blood tu sangat penting untuk patient yang pre-op ataupun masuk labor room untuk bersalin lah. Pernah juga dengar HO, dia kalau dia busy sangat, dia terambil blood orang lain, stiker orang lain. Ada stiker orang lain yang macam termasuk dalam patient punya buku pink, dia pun tampal, dia ingatkan tu patient punya RN. So at the end of the day, ada orang check, patient ni sebelum ni pernah masuk ward, positif. Kenapa sampel kita dapat dia adalah B positif? Contoh yang sangat different blood group. So lepas check balik, rupanya memang dia kena buat explanation letter. Memang dia tersalah, tak double check nama patient tu dengan stiker. So kalau GSH, benda-benda blood transfusion ni, sentiasa kena tanya nama penuh patient. Nama siapa, macam kalau boleh memang tengok di nama dia lah, gelang dia tu RN tu sama tak, sebab dia melibatkan nyawa. Boleh jadi kita salah, dia B positif ke, kita bagi yang A positif ke. Sangat mencabar, sangat bahaya. Near miss lah kita panggil. So biasanya akan extend 2 bulan sebab ni, dan kena buat explanation letter. Apa yang perlu tahu lagi, kalau kita nak request CT scan, biasa radiologi akan tanya dia akan tanya allergic dengan RFT patient, urea creatinine. Sebabnya CT scan terutamanya yang kontras, dia boleh worsen dia punya kidney. So awal-awal memang kena tahu lah masa present tu, doktor, patient ni kita nak request untuk hepatobiliary, dan urea creat dia okey. Kalau kita okey pun kadang-kadang dia tak percaya, dia suruh kita baca. Kadang-kadang kita rasa okey, doktor urea dia 10, creatinine dia 150. Dia akan marah lah. Awak kata okey benda ni, tak okey lah. Urea 10, 11, 12. Dia akan suruh refer nefro untuk cover. Kita refer nefro, biasa nefro akan suruh bagi NAC, N-acetylcysteine, ataupun memang neuro kena review supaya ada backup untuk dialisis ke apa if patient worsens after CT scan. Dan nak tahu macam kena noted lah, perlu really indicated ke CT scan dia untuk dia sekarang. Biasanya kalau surgical case, contoh kita suspect yang macam memang CA ke metastasis ke, so refer nefro untuk cover, untuk opinion for coverage, and then dialysis backup. So CT scan nak tahu renal function,
dan juga allergic status dia. So kalau patient pernah ada allergic, seafood allergic, kita kena cover dengan prednisolone. Ada satu, kalau seingat saya macam 30 mg, dia ada masa-masa dia dalam 7 jam sebelum, 14 jam, 13 jam sebelum, 17 jam sebelum dan sejam sebelum prosedur tu kena bagi prednisolone. So kalau patient ni plan nak buat CT scan, biasa kalau kita tak NBM patient, kita tak cover dan tak urgent, kita biasanya akan di reject lah. Kalau request kita tu, kita turun kat radiologi, doktor saya nak request ni, tapi patient tak prepare NBM, patient ada allergic tapi tak cover, biasanya memang tidak diterima lah. So kita pergi je minta, lepas tu dokumen lah, request not granted, in view of patient not NBM, and then not cover for allergy. So suggest to prepare patient first and request back kami morning. Kita pun cakap ke MO, doktor tak boleh, patient ni kita tak NBM, tak granted. So esok dia suruh minta balik, prepare patient dan cover dengan prednisolone, ikut masa dia tu. Esok pergi minta balik. Most of the time esok tu akan diterima lah, sebab kita dah prepare properly patient. Ada certain yang urgent memang tak sempat prepare pun. Contoh CT brain, patient yang daripada ED datang memang nak buat kontras, nak roll out encephalitis ke, semua yang benda tu yang perlukan kontras, dia standby backup dia adalah bagi hydrocot 200 mg. Dan kalau tak urgent memang biasanya akan di reject oleh radiologi lah. Kalau urgent je dia boleh cover dengan hydrocot. Hydrocot tu cover sejam lepas tu dah boleh buat CT scan lah. Okay. So saya rasa banyak dah kita cover. Kalau ada lagi yang saya tak cover, contohnya ECG, ABG, blood investigation, saya buat video next. Okay, terima kasih. Saya cuba save dan gambar ni saya post balik video ni. Okay, Assalamualaikum.